Cerita ni bermula sewaktu Siti berumur 4 atau 5 tahun macam tu lah. Tapi menurut Siti, dia macam ingat-ingat lupa tentang kejadian sebab waktu tu dia masih kecil kan. Tapi apa yang dia ingat adalah time tu dia dengan keluarga dia masih lagi duduk dekat rumah flat yang lama. Yang mana rumah flat tu rumah kecil je. Dan dia ada satu bilik je. So diorang selalu kalau macam ada orang datang tidur rumah, diorang selalu duduk tidur ramai-ramai dekat ruang tamu. Ada satu hari, kawan baik ayah kepada Siti ni, dia datang di rumah. Siti memaklumkan lah yang mana kawan ayah dia ni memang selalu datang tidur rumah. Jadi, pada malam tu, dia tidur dekat sebelah Siti. Dan waktu tu, dia cuba untuk mencium Siti. Siti ni waktu tu masih lagi budak-budak. So, dia of course lah dia tak tahu apa-apa kan. Cuma apa yang dia tahu, dia rasa tak selesa dengan perbuatan kawan ayah dia tu. Tapi dalam keadaan dia macam tu, dia masih tak tahu apa yang dia patut buat untuk hentikan perbuatan tu. Jadi dia ambil keputusan untuk terus pura-pura tidur je. Tapi disebabkan kawan ayah dia tu tak berhenti mencium dia, jadi dia bangun dan duduk dekat beranda. Lepas daripada tu, kawan ayah dia ni tanpa rasa bersalah datang dekat beranda sebelah dia dan tanya, "Kenapa tak tidur lagi?" Dia waktu tu rasa marah. Dia memang rasa marah. Tapi disebabkan dia tak pernah diajar untuk stand up for herself daripada dia kecil. Walaupun waktu tu dia kecil lagi. Tapi dia tak pernah diajar macam tu. Jadi dia cuma mampu menjawab saja. Itulah titik permulaan Siti ni dengan kehidupan yang penuh dengan dugaan nafsu-nafsu lelaki. Siti ni dia tak berani nak bagi tahu sesiapa tentang kejadian yang telah berlaku. Disebabkan dia kata dia dah memang diajar daripada kecil, kalau dia bagi tahu ataupun kalau dia mengadu, dia yang akan dipersalahkan. So dia decide untuk berdiam diri saja tentang apa yang berlaku lah. Kejadian ni berlaku sewaktu Siti ni berumur 15 tahun dan time tu dia tengah cuti sekolah. Siti time tu dia ada berkawan rapat dengan seorang lelaki bernama Amir, yang mana bukan nama sebenar. Waktu time cuti sekolah tu, Amir ni dia ajak Siti ni pergi karaoke. Ajak berdua je lah. Siti ni disebabkan dia percayakan Amir tu sebab dia orang rapat kan. So dia percayakan Amir, dia pun ikut lah. Dia first time pergi karaoke time tu. Dan dalam bilik karaoke ada kejadian tak diingini yang berlaku yang mana Amir ni cuba untuk mencabul Siti ni. Tapi Siti ni macam yang dia katakan, dia tak diajar untuk stand up for herself. Dia tak diajar untuk protect diri dia sendiri. Dan waktu tu dia bagi tahu dekat Liana yang dia cuma fikir macam dia nak tolak tapi dia takut sebab Amir tu kawan baik dia, tapi dia takut Amir tu akan terasa kalau dia tolak, dan dalam masa sama dia tak nak. Dalam bilik karaoke tu terjadilah satu pergelutan antara Siti dengan dengan Amir tadi tu, disebabkan Amir ni dia cuba untuk mencabul Siti. Menurut Siti, disebabkan Amir ni kawan baik dia, dia tak naklah sakitkan hati Amir ni dengan marah dan sebagainya. Jadi dia try untuk tolak dengan cara yang halus. Bukanlah halus tapi dengan cara yang elok lah. Tapi sebabkan Amir ni mungkin memang niat dia daripada mula, dia memang nak mencabul, nak ambil kesempatan dekat atas Siti ni. Jadi dia tak nak berhenti. Daripada awal dia orang karaoke 2 jam tu, sampailah ke habis waktu karaoke tu, barulah si Amir tu berhenti. Waktu tu, perasaan si Siti tu tak boleh nak kata apalah. Dia memang sangat kecewa sebab Amir tu adalah satu-satunya lelaki yang paling dipercayai. Tapi sanggup buat dia macam tu. So bila dia orang dah habis karaoke tu, Siti ni dia minta izin untuk balik dan dia orang terus part ways macam tu. Dan dalam dah balik, dah masing-masing dah sampai rumah kan, si Amir ni DM lah Siti ni dekat Facebook. Dia cakap dia minta maaf sebab dia buat macam tu. Dia kata dia dah lama pendam rasa. Dan menurut Siti ni, dalam tahun yang sama, waktu dia berumur 15 tahun tu juga, dia telah dicabuli oleh sepupu-sepupu dia. Dia bagi tahu dekat Liana yang salah seorang daripada sepupu dia ni selalu datang tidur rumah. Disebabkan sepupu dia tu dengan adik dia berkawan baik, so diorang memang selalu main sama-sama lah. Jadi malam tu diorang tidur sama-sama dalam satu bilik. Disebabkan Siti ni dengan adik dia memang kongsi satu bilik. So kalau sepupu dia datang memang akan tidur sama-sama lah dekat atas satu katil. Jadi malam tu Siti ni waktu dia tengah tidur, dia terasa macam ada satu tangan memegang dia daripada belakang. Pegang pinggang dia. Mula-mula dia terkejut lah.
Dia fikir adik dia, so dia biar. Tapi tangan tu lama-lama menjalar ke seluruh bahagian tubuh dia dan waktu tu dia dah start rasa lain macam. Tapi sebabkan dia takut, sebab benda ni, kejadian ni pernah berlaku dekat dia. Jadi dia memang sangat takut time tu. Dia pilih untuk berdiam diri dan pura-pura tidur je. Dan apa yang berlaku lepas daripada tu, korang pun boleh agak sendirilah. Dia dicabul. Tapi menurut Siti sendiri, dia bagi tahu yang dia dicabul oleh sepupu dia tu tak adalah sampai dia dipenetrate. Dia cuma dicabul yang mana dia disentuh dan sepupu dia sendiri meletakkan alat sulit dekat badan dia, macam tu lah lebih kurang. Jadi perkara ni berterusan sangat lama ya. Waktu dia form 3 tu sampailah dia habis sekolah. Dan hampir setiap hari lah sepupu dia ni akan datang tidur dekat rumah dan buat benda yang sama, perkara yang sama setiap malam selepas semua orang tidur. Menurut Siti, dia adalah cuba untuk merogol. Tetapi sebabkan Siti ni, dia fikir dia perlu pertahankan satu-satunya mahkota diri dia tu, jadi dia bertindak untuk melawan. Tapi dengan cara dia sendirilah, yang mana waktu tu kan sepanjang waktu dia disentuh, dia berpura-pura tidur. So bila sampai masa dia nak sentuh ke tempat alat sulit, ke tempat private part dia akan kepit kaki dia. Liana ada bertanya pada Siti ni, kenapa dia tak terfikir untuk mempertahankan diri dia time tu, sedangkan dia dah besar, takkan dia tak tahu kan? Siti ni dia jawab, sebab daripada dia kecil, suara dia tak pernah didengari. Jadi benda tu buatkan dia rasa it's normal untuk dia berdiam diri sekiranya berlaku sesuatu yang buruk pada dia. Sebab bila dia try untuk suarakan, walaupun perkara tu satu perkara yang buruk yang terjadi pada diri dia, dia yang akan dipersalahkan balik. So, apa yang dia belajar adalah dia perlu diam. Sebab mungkin bagi dia tak ada orang yang dia boleh percaya time tu, yang akan membantu ataupun yang akan backup dia lah. Liana tanya lagi dekat dia, dia takkan tak ada boyfriend ataupun tak ada orang yang boleh dia bagi tahu ataupun dia ceritakan tentang benda yang terjadi. Mungkin dia orang boleh bantu. Siti pun jawab, dia kata disebabkan apa yang terjadi daripada dia kecil, sebab perkara yang terjadi bukan perkara yang sedikit-sedikit. Dia cuma cerita perkara yang besar yang terjadi dalam hidup dia, yang mana benda-benda yang kecil pun memang banyak terjadi, benda yang sama, tetapi bagi dia tak perlu diketengahkan lah dalam sesi kita orang punya sesi luahan perasaan ni. Benda yang terjadi tu membuatkan dia rasa diri dia ni kotor dan tak layak untuk siapa-siapa. Jadi dia tak terfikir pun untuk bercinta dengan siapa-siapa dan dia rasa tak ada siapa-siapa pun yang nak dekat dia. Lagipun dia dah biasa dibuli daripada dia kecil sehinggalah umur dia 15 tahun. So dia tak pandai nak pertahankan diri dia sendiri sebab dia rasa takkan ada orang yang akan pertahankan dia juga selain daripada diri dia sendiri. So dia takkan menang. Sampailah satu masa bila dia dah pindah sekolah waktu dia umur 16 tahun. Dekat sekolah baru tu dia berjumpa dengan beberapa orang kawan yang dia rasa dia boleh percaya. So dekat situlah dia buka cerita tentang sexual harassment yang dia pernah lalui daripada dia kecil sampailah ke saat itu. Dan dia bagi tahu juga tentang concern dia tentang sexual harassment yang dia dapat daripada sepupu dia. So kawan-kawan dia ni yang dengar apa yang dia jadi ni marahlah kan. Sebab yelah kawan dia orang kot. Dia orang pun tak sangka yang Siti ni telah lalui macam-macam dugaan tentang sexual harassment ni sampailah ke tahap itu sebab dia orang ingat dia okey. So apa yang dia orang boleh bantu is dia orang bantu untuk bagi awareness pada Siti ni. Dia orang suruh Siti ni pertahankan diri sendiri sebab sampai bila nak bagi orang tu buat macam tu. Tapi disebabkan Siti ni dia dah biasa dalam keadaan macam tu terlalu lama, so untuk mengubah satu habit tu sangat susah ya. So dia ambil masa. Dan dalam masa yang sama juga, apa yang kawan-kawan dia buat untuk membantu adalah kawan-kawan dia pergi jumpa dengan sepupu dia punya abang dan bagi tahu sebab abang sepupu dia ni satu sekolah dengan dia. So diorang jumpa. Abang sepupu dia ni tak tahu apa yang telah terjadi tahu. So diorang pergi jumpa dengan abang dia ni untuk bagi tahu apa yang adik dia buat. Dan apa reaksi abang dia is mungkin sebab abang dia tak sangka benda tu jadi. So abang dia bereaksi macam biasa. Macam oh ya ke? Ya ke? Dia macam tu je.
Walaupun Siti ni dia dah cuba untuk ambil tindakan yang mana dia akan tepis bila setiap kali, jangan salah faham dia kata sepupu dia ni masih lagi buat benda yang sama setiap malam kalau dia datang tidur dekat rumah. So, apa tindakan Siti ni is dia akan tepis setiap kali sepupu dia cuba untuk pegang dia. Bagi dia, itu adalah salah satu cara yang dia boleh buat untuk pertahankan diri dia waktu tu, yang dia mampu. Dan lepas kejadian tu, sepupu dia ni masih lagi tak berhenti. Jadi, kawan-kawan Siti ni, dia urge Siti, dia paksa Siti ataupun dia desak Siti untuk bagi tahu dekat keluarga tentang apa yang dah terjadi. Siti mula-mula memang berat hati sangat-sangat nak bagi tahu dekat keluarga. Sebab apa? Sebab dia takut nanti kalau dia bagi tahu, diorang akan salahkan dia sebab dia perempuan dan dia dah besar. Takkanlah dia tak boleh nak ambil tindakan. Dia aware tentang benda tu. Tapi dalam masa yang sama, dia pun tak mampu nak berbuat apa-apa disebabkan masalah dalaman dia sendiri kan. Namun waktu tu kawan-kawan dia terus mendesak dia dan diorang bagi dia sokongan. Apa-apa terjadi diorang ada di belakang Siti ni. Yang penting diorang nak Siti ni selamat je. Dan diorang minta Siti tolong hargai diri sendiri. So waktu tu Siti ni dia build courage untuk bercakap dengan abang dengan adik lelaki dia. Menurut Siti, dia bagi tahu dalam nada yang orang kata shaking and dia menangis. Tapi dia cuba juga untuk sampaikan dekat abang dengan adik dia. Mula-mula diorang tak percaya sebab yelah sepupu sendiri kan. Tapi bila Siti ni dah start menangis dan Siti ni dia macam a bit emotional, dia terbagi tahu, dia cakap, takkanlah aku suka-suka je nak bagi dia sentuh aku. Takkanlah aku suka-suka je nak cakap, nak reka cerita benda ni. Logik sikit lah. Dia bagi tahu macam tu. Then diorang convince yang benda tu betul-betul happen. Dan waktu tu dia kata reaksi abang dia sangat-sangat lah dia tak jangka yang mana abang dia waktu tu memang sangat marah. Dan waktu tu juga abang dia nak pergi ke rumah sepupu dia ni untuk tahu apa yang terjadi. Jadi bila Siti ni dengar apa yang abang dia cakap, abang dia tengah marah tu, dia tolong cool downkan abang dia. Dia kata dia bukannya nak cari gaduh, dia bukannya nak apa orang kata, nak bermusuhan keluarga, tidak. Dia bagi tahu untuk minta tolong abang dengan adik dia ambil tindakan. Kalaulah sekiranya sepupu dia datang tidur rumah, tolong pantau. Jangan bagi dia datang dekat. Disebabkan waktu tu, dia masih lagi tak ada orang kata keyakinan diri untuk betul-betul pertahankan atau betul-betul tampil dengan keluarga besar. Dia ambil keputusan untuk buat untuk selesai macam tu je lah. So lepas daripada tu, abang dengan adik dia pun ambil tindakan yang mana bila setiap kali sepupu dia datang tidur rumah, diorang akan pantau lah sepupu dia ni. Diorang takkan tidur dalam satu bilik yang sama dah dan diorang takkan bagi sepupu dia ni dekat dengan dia. So dekat situ dia a bit lega sedikit. Dan kehidupan dia berterusan seperti biasa sampailah dia habis sekolah. Tapi ada satu hari di mana kejadian ni berlaku sewaktu semua keluarga dia, ahli keluarga dia tak ada dekat rumah. Waktu ni dia tengah tidur dekat rumah. Dia tidur dekat ruang tamu lah, dekat sofa kan. So dia tak sedar lah bila ahli keluarga dia semua keluar. Dan diorang memang biasanya keluar, diorang akan kunci pagar. Waktu tu dia terasa ada tangan yang menjala dekat tubuh dia dan dia tersedar. Waktu dalam mamai-mamai, dia buka mata sikit je dan dia nampak sepupu dia ni tengah duduk dekat sebelah dia dan sentuh dia. Dan waktu tu tindakan dia a bit agresif daripada biasa. Mungkin sebab dia tersekat ke tak tahu, kita tak tahu kan. Tapi disebabkan dia lebih agresif, dia cuba untuk merogol Siti dalam waktu tu. Tapi Siti ni dia disebabkan dia tak nak lagi benda yang sama berlaku, so dia bertegas. Waktu tu dia bangun dan dia tolak sepupu dia ni ke tepi. Lepas tu dia terus keluar, lari daripada rumah. Dan dia memang duduk dekat rumah tu sampai dia habis sekolah je, menurut dia lah. Sebab dia rasa terancam. Walaupun abang dengan adik dia dah ambil tindakan, dia tak sampai hati nak bagi tahu dekat mak dia. Sebab dia tak nak mak dia risau. Dan dia tak nak bermusuhan keluarga menurut dia lah. So dia ambil tindakan bila dia dah habis sekolah, dia keluar daripada rumah tu dan dia menyewa dekat luar dan start bekerja. So itulah cerita daripada Siti ni. Pengajaran dia dekat sini, minta kalau yang ada anak-anak perempuan tu, mintalah ibu, terutama sekali bapa lah, mintalah ajar anak-anak tu ilmu ataupun knowledge untuk pertahankan diri sendiri
sebabkan dia seorang wanita. Apa-apa boleh terjadi. At least bagi tahu dia harga diri dia dan kenapa dia perlu pertahankan diri dia sebagai seorang wanita. Supaya perkara ni tak terjadi. Dan minta tolong pantau anak-anak serta keluarga bila diorang berkumpul ramai-ramai ke apa ke kan. Kita tak tahu apa yang terjadi pada mereka. Kalau boleh untuk wanita-wanita dekat luar sana, jangan terlalu takut untuk bersuara. Ada orang yang akan support kalian, ada orang yang akan bantu kalian sekiranya kalian cuba untuk bersuara. So, pertahankan diri sendiri sebab wanita ni darjat dia tinggi. Dan korang kena tahu yang wanita ni sangat berharga.